Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Eduku Education. Jika anda baru di dalam channel ini, maka sudilah kiranya untuk subscribe channel Eduku Education ini supaya mudah untuk kita saling berkongsi ilmu di antara satu sama lain. Okey. Ceritanya macam ni sebenarnya. Tadi cikgu duk belek-belek kan, tengok-tengok nota ke dalam channel YouTube Eduku Education ini. Sekali cikgu perasan bahawa ada beberapa subtopik tu masih belum ada. Termasuklah yang sekarang ni, subtopik di dalam bab yang pertama, iaitu 1.2 penyiasatan saintifik di dalam kimia. Cikgu merasakan subtopik ini penting kerana kan dalam kimia ataupun sains secara umumnya, khususnya pada pembelajaran pada hari ini, penyiasatan saintifik itu adalah sangat penting. Jadi cikgu mohon maaf lah sebab ialah terlepas pula tak perasan dia tak ada dalam tu. So hari ini cikgu perasan dan mesti cikgu buat cepat-cepat supaya adik-adik semua dapat merujuk video ini. Semoga dapat membantu kita semua kerana semua kita saling belajar dan kerana pendidikan itu adalah satu proses yang berterusan. Saya harap adik-adik semua terus bersemangat untuk belajar dalam apa cara sekalipun. Okey? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mulakan dengan hasil pembelajaran dulu ya. Di akhir pembelajaran ini kita akan boleh, yang pertama, mereka bentuk eksperimen ya. Mereka bentuk eksperimen untuk menguji hipotesis. Okey, untuk menguji hipotesis. So, di sini sebenarnya lebih kepada kita akan boleh merancang eksperimen bagaimana kita nak menguji sesuatu hipotesis yang telah kita dapati ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengeksperimen kesan suhu terhadap ketelarutan garam di dalam air dengan menggunakan kaedah saintifik. Okey, kaedah saintifik. Okey. So, maksudnya akan ada eksperimen lah kat sini, tapi kita tak akan dapatlah buat eksperimen kan, tetapi kita akan cuba untuk baca eksperimen tu dan menghayati eksperimen tu bersama-sama. Baiklah, sebenarnya penyiasatan saintifik ni adik-adik kita nampak macam dekat makmal macam tu kan. Sebenarnya suatu masa nanti jika adik-adik sudah semakin dewasa, adik-adik akan nampak betapa pentingnya eksperimen ataupun penyiasatan saintifik ini. Contohnya kalau ada kebakaran ya, kebakaran berlaku, tiba-tiba pegawai bomba datang dengan gotong-gotong bomba datang. Mereka akan menyiasat sebab kebakaran itu kerana jabatan bomba ada dia punya skuad penyiasat forensik sendiri untuk mengetahui apakah punca kebakaran itu, bagaimanakah kebakaran itu berlaku. Contohnya itu cikgu nak terangkan sedikit ya. Dan contohnya ataupun adik-adik tiba-tiba kerja kat dalam produk kecantikan ya, produk kecantikan. Contohnya untuk mereka menghasilkan sesuatu produk itu, mereka akan mengeksperimentasikan terlebih dahulu. Mereka akan buat eksperimen. Okey? Begitulah juga di dalam sektor-sektor yang lain. Contohnya dalam waktu sekarang ini, waktu pandemik COVID-19 ini, dunia memerlukan vaksin. Sebelum vaksin itu dilancarkan ataupun dikeluarkan ke mana-mana, sudah pasti ada penyiasatan saintifik yang berjalan. Okey, itulah yang ingin cikgu katakan bahawa adalah amat penting ya penyiasatan saintifik ini, dan adalah amat penting ya pembelajaran kimia ini agar dapat membuka minda kita tentang apakah sedang berlaku di dalam dunia ini, terutamanya yang berkaitan dengan sains dan juga kimia. Okey? Boleh? Jadi dinyatakan di sini, penyiasatan saintifik merupakan suatu kaedah saintifik yang digunakan bagi penyelesaian masalah di dalam sains. Okey? So, definisi ini kena hafal lah, tapi di dalam masa kita menghafal, kita kena memahaminya juga. So, cikgu ulang sekali lagi bahawa penyiasatan saintifik ini apa? Merupakan suatu kaedah saintifik yang digunakan untuk apa? Yang digunakan bagi penyelesaian masalah di dalam apa? Di dalam sains. Okey? Okey, secara amnya sebenarnya penyiasatan saintifik ini bermula dengan pemerhatian. Okey, pemerhatian. Pemerhatian ni nanti akan diterangkan. Pemerhatian ni what we can see, apa yang kita dapat rasa, apa yang kita dapat dengar, itu pemerhatian. Okey, bukannya penglihatan semata-mata ya, sebab pemerhatian ni luas ya. Tapi kita akan dalami di sini ya nanti. Secara amnya penyiasatan saintifik akan bermula dengan pemerhatian, okey, terhadap apa?
terhadap sesuatu masalah. Okey. Dan kita lihat di Raja 1.5 ini, untuk mengenal pasti apakah masalah berlaku, kita boleh menjalankan penyiasatan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi dengan menggunakan kaedah saintifik. Okey. Di sini ada seorang ni kan, letaklah nama dia Ahmad lah contohnya. Ahmad ni sedang tanya ibu dia. Ini Ahmad lah ya, Ahmad, ini adik dia Abu dan ini mak dia. Okey. So, Ahmad ni tanya, Mak, sudah lama saya kacau garam ni. Kenapa masih terdapat ketulan garam lagi? Ditanya dekat mak dia. Dan adik dia pun, mengapa ketulan garam tidak larut? So, adik dia pun tertanya, why? Kenapakah? Kenapakah? Mengapakah garam itu tidak larut? Okay. Kemudian mak dia cakap, abang dan adik, cuba tambah sedikit air panas ke dalam air garam tu. Cakap, dia suruh tambahkan air panas ke dalam air garam tersebut. Adakah akan larut ataupun tidak? Okay. Yang sebenarnya ni nanti kita akan buat eksperimen ya, untuk yang ini, untuk menguji ni. Okay. So, sekarang di sini kita dapat melihat permasalahan dia. Apakah permasalahannya? Okay. Sudah lama saya kacau garam ini. Kenapa masih terdapat ketulan garam lagi? Okay. Permasalahan dari sini, dia dah kacau-kacau dah garam kat dalam air tu, tapi masih ada terdapat ketulan garam lagi. Okey. Dan adik dia menimbulkan persoalan, mengapakah ketulan garam tidak larut? Dan ibunya menyatakan bahawa abang dan adik, cuba tambah sedikit air panas ke dalam air garam tu. So, di sini dia bagi sedikit suggestion macam ni kan. Ini sebenarnya kita nak tahu ketelarutan garam di dalam air panas. Nanti akan ada eksperimen. Jadi, ingat kembali langkah kaedah saintifik yang telah anda pelajari semasa di kata 1. Dekat kata 1 pun kita dah belajar adik-adik. Okey. Okey, kita masuk lebih mendalam sedikit ya. Kaedah saintifik. Kaedah saintifik ialah satu kaedah sistematik yang diguna pakai oleh ahli sains atau penyelidik dalam menyelesaikan masalah berkaitan sains. Okey. So, kaedah ini melibatkan beberapa langkah umum bagi membolehkan suatu permasalahan dapat diselesaikan melalui kaedah yang betul. Okey, pertama sekali tadi kan kita membuat pemerhatian terlebih dahulu. So, pertama sekali we make observation, pemerhatian. Okey, pemerhatian ni luas ya, sebab pemerhatian ni akan melibatkan beberapa deria. Okey, apakah deria itu? Termasuklah menggunakan deria penglihatan, lagi pendengaran, lagi sentuhan, lagi rasa atau bau. Ya, untuk apa? Untuk mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena. Okey, boleh? So, meaning that pemerhatian ni, it is not only what you can see. Bukan sahaja apa yang kita lihat, okay, tetapi juga apa yang kita dengar, apa yang kita sentuh, apa yang kita rasa, atau apa yang kita bau. Untuk apa? Untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Itu yang pertama ya, pemerhatian. Yang kedua, inference. Okay, inference. Apa itu inference? Menggunakan pengumpulan data tadi daripada pemerhatian kita. So, kita akan menggunakan pengumpulan data. Kita akan kumpul data tersebut dan kita gunakan, ya, menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu. Untuk apa? Membuat kesimpulan dan menerangkan suatu peristiwa. Okey, maksudnya daripada pemerhatian kita itu, kita mengumpul data dan juga pengalaman lalu, kita dapat membuat sedikit kesimpulan awal dan juga kita dapat menerangkan sesuatu peristiwa itu. Okey. So, yang seterusnya, mengenal pasti masalah. Masalah. So, kita kena kenal pasti terlebih dahulu masalah tersebut. Jadi, di sini kita akan mengemukakan soalan berdasarkan inference yang dibuat. Okey. Kini kita akan mengemukakan soalan terhadap inference yang telah dibuat. Okey. Boleh. Contohnya adik ni kan, mengapa ketulan garam tidak larut? So, dia mengemukakan masalah. So, dia mengemukakan soalan ya. Dia masalah itu telah dikenal pasti dan dia telah pun mengemukakan soalan ya. Ditanya,
mengapa ketulan garam itu tidak larut? So, inilah di dalam kajian saintifik ini inilah dipanggil sebagai mengenal pasti masalah. Kemudian kita masuk kepada hipotesis, membuat suatu pernyataan umum, ya. Hipotesis ini membuat pernyataan umum. Membuat suatu pernyataan umum tentang apa? Tentang hubungan antara apa? Antara pemboleh ubah dimanipulasi dan apa? Pemboleh ubah bergerak balas. Nanti bila kita buat eksperimen kita akan lebih nampak lah, ya. Sebab kan pemboleh ubah tu ada 3. Yang pertama pemboleh ubah apa? Dimanipulasi. Yang kedua, apabila kita memanipulasikan sesuatu pemboleh ubah, kita akan ada sesuatu yang bergerak balas. Maka itu adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Yang kedua. Dan seterusnya apa? Pemboleh ubah yang dimalarkan. Maksudnya dia tidak berubah. So di sini membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Kenapa? Untuk menerangkan suatu peristiwa atau pemerhatian. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Makanya hipotesis inilah yang akan kita uji semasa membuat sesuatu kajian saintifik. Boleh? Boleh, ya? Sekarang kita pergi kepada mengenal pasti pemboleh ubah tersebut. So, kita kena kenal pastikan. Kita kena mengenal pasti yang pertama tadi, pemboleh ubah dimanipulasi. Kita kena kenal pasti pemboleh ubah bergerak balas. Lagi, pemboleh ubah yang dimalarkan di dalam eksperimen untuk menguji sesuatu hipotesis yang dibentuk. Boleh, ya? Boleh? So, mengawal pemboleh ubah. Kerana terutamanya pemboleh ubah dimanipulasi dan juga bergerak balas itu sangat berkaitan, ya. So, kita kena membuat sesuatu keawalan, ya. Kita kena bijak di dalam mengatur perkara ini, ya. So, dalam sesuatu pernyataan, satu pemboleh ubah dimanipulasi untuk memerhatikan hubungan dengan pemboleh ubah bergerak balas. Pada masa yang sama, ada juga pemboleh ubah yang dimalarkan. So, setelah kita mengenal pasti pemboleh ubah itu, yang mana satu pemboleh ubah dimanipulasi, yang mana satu pemboleh ubah bergerak balas, yang mana satu pemboleh ubah dimalarkan, maka kita kena tahu untuk mengawal pemboleh ubah tersebut untuk memastikan ketepatan keputusan eksperimen yang kita jalankan. Kemudian setelah kita tahu untuk mengawal pemboleh ubah, kita bolehlah merancang eksperimen. So, di sini kita menentukan bahan dan radas yang diperlukan, yang digunakan sebagai prosedur untuk menjalankan eksperimen, ya. So, kita menentukan bahan dan radas yang perlu digunakan, serta kita perlu tahu prosedur untuk menjalankan eksperimen. Dan juga cara pengumpulan data. Kita kena tahu, ya, cara pengumpulan data serta bagaimana untuk menganalisis dan menginterpretasi data. So, kita masuk satu-satu balik. So, merancang eksperimen ni kita akan menentukan bahan dan radas yang perlu digunakan. Pertama. So, kita akan tahu, kita kena tahu tentang prosedur untuk menjalankan eksperimen. Yang kedua, kita kena tahu macam mana untuk kita mengumpul data. Itu yang ketiga. Dan kita kena tahu macam mana nak menganalisis data serta bagaimana untuk menginterpretasikan data. Boleh? Menginterpretasi data ni macam mana kita mentafsirkan data tersebut. Boleh? So, seterusnya kita mengumpul maklumat, ya. Membuat pemerhatian atau pengukuran dan merekodkan data secara teratur. Come on, ini adalah penyiasatan saintifik. So, kita kena merekodkan data itu secara teratur, ya. Boleh? So, mentafsir data. So, tadi kita dah merancang, kan?
kita dah mengumpul data kan. So sekarang daripada eksperimen tersebut ya, dan data-data yang telah kita kumpulkan, so kita mengorganisasikan dan mentafsir data yang dikumpul ya. Dan data boleh ditafsirkan melalui pengiraan, okey, ataupun melalui graf ataupun carta untuk mencari dan menentukan hubungan antara pemulih ubah ya, antara pemulih ubah, terutamanya pemulih ubah dimanipulasi dan juga pemulih ubah bergerak balas. Kemudian barulah kita membuat kesimpulan. Okey. Membuat kesimpulan. Jadi apakah ini membuat kesimpulan? Membuat kesimpulan ini adalah membuat pernyataan tentang dapatan daripada apa? Daripada eksperimen. Sama ada hipotesis yang dibuat itu diterima ataupun ditolak, ya. Okey, boleh. Kemudian kita menulis laporan. So, apakah ini laporan? Ini adalah berkomunikasi secara terperinci tentang segala aspek eksperimen supaya hasil eksperimen dapat dikongsi demi perkembangan ilmu kimia. Boleh? So, kita akan meneliti ya eksperimen ni sebab ke sini kan bukan makmal, tapi kita cubalah ya untuk kita sama-sama saling memahami perkara ini. So, di dalam eksperimen dia ada formatnya sendiri ya. Di dalam kita membuat sesuatu laporan, dia ada formatnya sendiri, dan di dalam langkah-langkah dalam sesuatu eksperimen itu dia pun ada formatnya sendiri ya. So, sekarang ni kita lihat dulu tujuan. Contohnya eksperimen, ya. Berdasarkan kaedah saintifik yang telah dipelajari, jalankan eksperimen untuk mengkaji kesan suhu terhadap ketelarutan garam di dalam air. Okey, di dalam air. So, ini sebenarnya eksperimen ni sebab kita nak test, kita nak uji yang tadi ni, okey? Yang di dalam Raja 1.5 ni, ketelarutan garam dalam air panas. So, inilah eksperimen 1.1. Apakah tujuan eksperimen ini? Untuk mengkaji kesan suhu terhadap apa? Terhadap ketelarutan garam di dalam air. Okey ya. Apa tujuannya? Untuk mengkaji apa? Kesan suhu terhadap apa? Ketelarutan garam di dalam apa? Di dalam air. Okey. So, kita pernyataan masalahnya kita nyatakan, adakah suhu air mempengaruhi ketelarutan garam di dalam air? Adakah suhu air mempengaruhi ketelarutan garam di dalam air? Okey. So, di sini kita buat hipotesis ya. Kita buat hipotesis. Peningkatan suhu air akan meningkatkan kadar ketelarutan garam di dalam air. So, ini adalah hipotesis daripada sini ya. Maksudnya, kita akan uji hipotesis ini jika peningkatan suhu air akan meningkat, jika peningkatan suhu air akan meningkatkan kadar ketelarutan garam di dalam air, maka hipotesis ini akan disokong. Tetapi jika sebaliknya, maka hipotesis ini adalah tidak benar. So, tadi kan cikgu cakap ada 3 pemboleh ubah kan, dan kita lihat tadi kita rujuk memang dah ada 3 pemboleh ubah kan. So, melihat di sini, apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi? Dia cakapkan di sini kan, peningkatan suhu air akan meningkatkan kadar ketelarutan garam air. So, pemboleh ubah dimanipulasi adalah suhu air. So, apa yang bergerak balas? Peningkatan suhu air akan meningkatkan kadar ketelarutan garam di dalam air. Jadi, inilah kadar ketelarutan garam di dalam air inilah adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Boleh? Boleh ya?
Dan apakah pemboleh ubah yang dimalarkan ataupun tidak berubah? Okey, isi padu air, jisim garam dan juga masa. Ini kenalah fix ataupun tetap, tidak berubah ataupun malar. Okey, boleh. So, apakah bahan-bahan yang kita perlukan? Kita perlukan air suling dan juga apa? Dan juga garam. Boleh? So, apakah radas yang kita perlukan? Kita perlukan kita perlukan bikar 150 cm padu. Kita juga perlukan silinder penyukat 100 cm padu. Kita perlukan termometer. Ya, perlulah kan termometer sebab nak ukur dia punya suhu. Kita memerlukan penimbang elektronik sebab kita nak timbang jisim garam tersebut. Kita perlukan rod kaca untuk mengacau. Kita perlukan penuh Bunsen sebab kita kan perlu nak tingkatkan suhu tersebut kan. Dan kita perlukan jam randik sebab kan tadi dimalarkan itu adalah masa. Sudah pasti kita memerlukan jam randik. Kita perlukan kasa dawai sebab kita nak panaskan air suling ni kan. Dan kita kena perlukan tuku kaki 3. Of course lah, mestilah kita perlukan. Nanti macam mana pula kita nak set up dia punya radas ni kan. Boleh? So, prosedurnya adalah sebegini. Sukatkan 50 cm padu air suling pada suhu 10 darjah Celsius dengan menggunakan silinder penyukat dan masukkan ke dalam bikar. Okey. Kita sukat dulu air suling itu. Okey. Dengan menggunakan silinder penyukat. Okey. Kemudian kita kena pastikan suhunya adalah 10 darjah Celsius. Okey, dan kita masukkan dalam bikar ini ya. Bikar terlebih dahulu ya. Kemudian kita sukatlah dulu, kita ambil dulu garam dengan jisim 40 gram garam. Kemudian kita tambahkan garam itu ke mana? Ke dalam bikar tersebut. Ya. So nampak tak ke sini? Nampak tak? Di dalam prosedur yang pertama itu kan tadi kan, terlebih dahulu dia sukatkan air itu terlebih dahulu, iaitu 50 cm padu ya, dengan menggunakan silinder penyukat pada suhu 10 darjah Celsius dan dia masukkan dalam bikar. Baru dia masukkan 40 gram garam ini ke dalam bikar tersebut sebab kita nak pastikan air tu masuk dahulu baru kita masukkan garam itu. Okey, boleh? Untuk memastikan dia lebih mudah larut kelak, okey? Untuk lebih keputusannya lebih tepat. Okey, boleh? So, kita kena masukkan air terlebih dahulu baru kita masukkan garam. Kemudian kacaukan larutan tersebut dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan rod kaca. Selama berapa minit? Selama 2 minit. Okey? So, perhatikan ketelarutan garam di dalam bikar tersebut. Inilah pemerhatian kita. Perhatikan ketelarutan garam di dalam bikar tersebut. Jadi, kemudian ulang langkah 1 hingga 3 dengan menggunakan air suling yang dipanaskan sehingga 30 darjah Celsius dan juga 80 darjah Celsius. Ulang langkah 1 dan 3 dengan menggunakan air suling yang dipanaskan sehingga 30 darjah Celsius dan 80 darjah Celsius. Rekodkan pemerhatian anda di jadual 1.1. So, inilah jadualnya. Jadualnya ada suhu dan ada pemerhatian. Dan suhunya tadi berapa? 10, 30, 80 darjah Celsius. Okey, boleh? So, nampak tak? Suhu ini adalah suhu air ni adalah pemboleh ubah apa? Pemboleh ubah dimanipulasi. Sebab kita tukar-tukarkan daripada 10 darjah Celsius, kemudian kita tukarkan kepada 30 darjah Celsius dan kita tukarkan kepada 80 darjah Celsius. Dan kita akan lihat pemerhatiannya. Okey? So, kita mentafsir data pada suhu berapakah semua garam larut di dalam air. Okey, lihat di sini ya. Kesimpulannya, adakah hipotesis yang dibuat dapat diterima? Dan apakah kesimpulan eksperimen ini? Boleh? Tapi kalau ikut keputusan yang sebenar, memanglah semakin kita larutkan, semakin kita naikkan suhu, semakin dia akan larut garam tersebut. Boleh?
Cikgu harap nanti bila dah pendidikan secara bersemuka, jumpa guru-guru, persoalkan ini kepada guru-guru dan juga kalau dapat buat eksperimen dekat makmal, okey? Boleh? So, selepas ini nanti video yang seterusnya cikgu akan cuba untuk masuk kepada subtopik yang ketiga di dalam bab pertama untuk kita menghabiskan bab-bab dalam bab satu. Subtopik di dalam bab satu ini. Baiklah, cikgu berharap pembelajaran ini dapat membantu adik-adik dan semoga perkongsian ilmu pada hari ini dapat kita manfaatkan bersama-sama dan jangan lupa untuk klik subscribe button ini dan cikgu harap adik-adik sentiasa sihat dimanapun berada bersama keluarga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama keluarga dan sesiapa pun, bersama guru-guru, sama rakan-rakan. Teruskan menjaga SOP dimanapun berada. Terus sihat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.